الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فضائلها جلية، فمن صلى عليه مرة واحدة عشرا عليه يصلي الله، وصلاة من الله رحمة. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat mulia Datuk Undan Warumah Datuk Haji Muhammad Syarif bin Osman, Yang mulia datuk-datuk lembaga tuan dan puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya, maka pada malam ini kita bermula balik kuliah hadis kita setelah terhenti beberapa ketika kerana COVID-19 ni, ya. Tapi insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat memulakan semula selepas kita membaca hadis yang ketiga, dan malam ni kita membaca hadis yang keempat. Ya, insya-Allah kita baca hadis yang keempat. Baiklah tuan-tuan, datuk, tuan-tuan dan puan-puan, hadis yang keempat ini tajuk dia ialah neraka bagi pembunuh dan yang terbunuh. Ini pergaduhan yang berlaku di antara dua orang Muslim, dua orang mukmin, nak antara satu dengan yang lainnya nak membunuh antara satu dengan yang lainnya. Maka hadis ini menyebutkan tentang kedua-dua dia masuk neraka. Yang membunuh pun masuk neraka, yang kena bunuh pun masuk neraka. Ini ada penjelasan daripada pencerahan ataupun hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh an Abi Bakrah faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza taqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu fin nar. Qultu ya Rasulullah hadha al qatilu fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Maksudnya daripada Abu Bakrah, dia berkata, ya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila bertemu dua orang Islam dan pedang dengan pedang keduanya, maka pembunuh dan yang terbunuh adalah di dalam neraka. Berkata aku, ya, Abu Bakrah berkata, ya Rasulullah, ini pembunuh, maka apakah halnya yang terbunuh? Ia bersabda, Rasulullah bersabda, bahawasanya ia, ni orang yang terbunuh adalah berazam untuk membunuh saudaranya. Jadi dua-duanya, ya, dua-dua orang mukmin ini, seorang nak membunuh, seorang yang pun nak membunuh yang seorang lagi, tapi kedua-duanya kata Rasulullah akan masuk neraka. Walaupun yang kena bunuh tu mati dibunuh oleh saudaranya juga, iaitu orang mukmin, tapi kedua-duanya akan dimasukkan ke neraka sebabkan kedua-duanya mempunyai niat untuk membunuh antara satu sama lain, ya. Jadi ini adalah satu perkara yang
diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahu orang-orang mukmin ni janganlah ya bersengkita, bermusuh-musuhan, berbunuh-bunuhan. Sebab sama je. Sama ada yang kena bunuh ataupun yang membunuh akan masuk ke neraka. Ya, akan masuk, kecuali dalam hal-hal yang dijatuhkan hukuman oleh mahkamah ataupun perkara yang dibolehkan oleh syarak, ya, yang dijatuhkan oleh mahkamah dan kerajaan, itu hal lain. Tetapi kalau bergaduh, ya, sama ada dengan jiran ke atau ada dengan orang lain yang kita bertengkar kemudian kita berbunuh-bunuhan, maka itu dilarang dalam Islam sebab kedua-duanya akan masuk neraka. Tak semestinya orang yang kena bunuh itu terselamat, ya. Dia pun akan dimasukkan ke neraka sebab dia pun ada niat nak membunuh orang yang membunuh dia, ya, tuan dan puan-puan. Keterangan hadis ini ialah hadis tersebut menerangkan apabila bertemu dua orang Islam dengan pedang kedua-duanya, termasuk kepada arti pedang apa jua alat pembunuh, ya. Kalau dua-duanya menggunakan pedang untuk berbunuhan antara satu sama lain, dan alat-alat lain lah tuan-tuan pada zaman moden ni contohnya, ya, menggunakan pisau, menggunakan senapang, menggunakan, ya, pistol dan sebagainya, kapak, keris, tongkat besar dan lainnya yang boleh digunakan untuk membunuh, ya, dengan alat-alat yang lain, ya, sama ada dengan panah ke dan sebagainya, dengan senjata berat yang lainnya, maka keduanya, iaitu pembunuh dan yang terbunuh, adalah di dalam api neraka. Dua-duanya tak selamat, ya. Kedua-duanya akan dimasukkan ke dalam api neraka. Sebab persekitaan di antara dua orang mukmin ataupun dua orang Muslim ini hendaklah dielakkan, ya, hendaklah dielakkan. Sebab dia akan membawa kepada kehancuran, penyatuan umat Islam. Okay. Sebab zaman dulu tuan-tuan dan puan-puan ni, perkara bunuh-membunuh ni kadang-kadang tidak diambil perhatian sangat. Bila sesuatu kesilapan dia berlaku, maka berlakulah pembunuhan. Sebab itu kekecohan ataupun perpecahan berlaku, sebab kan ada kumpulan-kumpulan, ya, yang memusuhi kumpulan yang lain. Sebab itu kalau di negeri Arab, kabilah-kabilah Arab tu ada suku-suku kaum dia, ada kabilah-kabilah dia, ya, yang mana mereka cukup menjaga ahli-ahli kabilah dia. Kalau berlaku dibunuh seorang daripada kabilah tersebut, maka semua kabilah tersebut akan membalas dendam ataupun membela kematian tersebut. Begitu jugalah yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Apabila ada percubaan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak dilakukan oleh satu kabilah Quraisy sahaja. Malahan semua kabilah-kabilah dalam kumpulan Quraisy musyrikin itu akan bersatu dan mengambil dan memilih salah seorang daripada kabilah-kabilah mereka untuk mewakili kabilah mereka untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu peristiwa di mana Rasulullah berpindah ke Madinah dan bersembunyi di Gua Sur, ya. Jadi semua kabilah-kabilah dalam kaum Quraisy itu menghantar wakil dia. Sebab apa? Supaya jangan nanti berlaku pembelaan, ya, daripada kabilah Bani Hashim, kabilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada satu kabilah saja. Jadi kalau ramai kabilah yang menghantar wakilnya untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak dapat dilakukan pembalasan dan pembelaan sebab ramai, ya. Jadi di zaman dulu memang sedemikian. Mereka ada suku-suku kaum dia, ada kabilah-kabilah dia, dan setiap kabilah itu akan membela ahli-ahli dia. Sama ada salah ataupun tak salah, kalau datang daripada kabilah mereka, mereka akan membela, ya. Walaupun membuat kesalahan, ya, yang sepatutnya, ya, diambil tindakan, tetapi oleh kerana mereka, orang mereka, ini katakan ta'assub kepada perkauman, ya. Hukuman ini menimbulkan pertanyaan. Bila Rasulullah kata orang yang membunuh dan orang yang terbunuh akan dimasukkan ke dalam neraka, maka ini menimbulkan pertanyaan. Apa pertanyaan dia? Kerana kalau orang yang membunuh, itu pembunuh itu bertempat dalam api neraka. Kalau orang yang membunuh itu dimasukkan ke dalam neraka,
tidaklah menjadi hal. Itu memang sewajarnya lah. Ya. Orang yang membunuh orang lain tanpa hak akan dimasukkan ke dalam neraka. Kerana telah pun dilakukan perbuatannya. Tetapi, apakah pula gerangannya orang yang terbunuh? Ya. Orang yang kena bunuh pun kena masuk neraka juga. Orang yang membunuh sudah pastilah akan dimasukkan ke dalam neraka. Tapi orang yang dibunuh pun kena masuk dalam neraka. Ya. Jadi ini persoalan dia. Ya. Jadi sudahlah dia di dunia ini dibunuh, kemudian ditempatkan pula di akhirat di dalam azab neraka. Di dunia kena bunuh, di akhirat pula kena masuk neraka. Dua-dua masuklah, yang membunuh dan yang kena bunuh. Ini telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW untuk mengelakkan umat Islam ini bergaduh, bertengkar, berbunuh-bunuhan dan berlaku perpecahan. Sebab dua-duanya akan masuk neraka. Di dalam hadis tersebut sudah pula diterangkan oleh Rasulullah SAW tentang perkara orang yang terbunuh. Sebagai jawapan di atas pertanyaan yang dihadapkan kepadanya, iaitu, aku berkata, Ya Rasulullah, ini adalah pembunuh. Memanglah masuk neraka. Perkaranya adalah terang dan balasannya adalah batul. Kata Abu Bakrah. Abu Bakrah kata kepada Rasulullah, memanglah orang yang membunuh akan dimasukkan ke dalam neraka. Itulah jelaslah. Mana-mana zaman pun, orang yang membunuh akan dibalas dengan balasan bunuh. Tetapi di dalam Islam, orang yang membunuh dan orang yang kena bunuh masuk neraka. Jadi mengelakkan daripada berlakunya pergaduhan dan perpecahan dari kalangan orang Islam. Tetapi kata Abu Bakar, apakah pula halnya orang yang terbunuh? Apa pula halnya orang yang terbunuh? Artinya dalam neraka juga kah? Kata Abu Bakar. Apakah orang yang terbunuh juga dimasukkan ke dalam neraka? Maka Rasulullah bersabda menjawab bahawa dia di dalam neraka kerana berazam membunuh taulannya. Maka jawapan Rasulullah, orang yang terbunuh itu juga akan masuk neraka. Sebab apa? Sebab dia berazam nak bunuh orang yang membunuh dia. Kalaulah dia menang, dia pula bunuh orang yang seorang lagi. Tapi kawan dia tadi, taulan yang tadi membunuh dia, jadi dia pun terbunuh. Tetapi dia juga masuk neraka, kata Rasulullah, kerana dia juga ada azam, ada hasrat untuk membunuh orang yang berkelahi dengan dia. Sebab itu jugalah dia dimasukkan ke dalam neraka. Ini suatu keadilan lah. Walaupun yang terbunuh itu memang menerima keadaan yang malang dalam dunia ini, dan juga akan menerima juga keadaan yang malang di akhirat besok. Tapi Rasulullah nak beritahu, ini adalah sesuatu yang harus dielakkan. Walaupun yang membunuh, walaupun yang terbunuh, kata Rasulullah, kedua-duanya akan dimasukkan ke dalam neraka. Sebab orang yang kena bunuh itu berazam hendak membunuh taulannya, tapi boleh jadi terlambat atau dikalahkan, maka ia dibunuh oleh lawannya. Dia pun nak bunuh juga. Kalau dia berjaya, dia dapat bunuh. Jadi sebab dia tak berjaya, dia gagal dan dia terbunuh, dia juga masuk ke dalam neraka. Sebab dia ada azam nak bunuh orang lain. Demikianlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kadang-kadang orang biasa tak faham. Manusia biasa tak faham. Umat dia tak faham. Kerana apa pula yang terbunuh juga masuk neraka, sedangkan dia telah dibunuh? Maka itulah jawapan Rasulullah SAW, sebab dia juga berazam untuk membunuh. Demikianlah sabda Rasulullah SAW yang bertujuan. Pertama sekali, apakah tujuan Rasulullah SAW bersabda sedemikian? Menyatakan yang membunuh dan yang terbunuh juga masuk neraka. Pertama sekali, melarang umat Islam melakukan pembunuhan sesama sendiri. Kerana bencananya melemahkan persatuan, melumpuhkan persahabatan dan membawa kejatuhan umat. Jadi Rasulullah menyatakan sedemikian kerana melarang umat Islam ini bergaduh dan berbunuh-bunuhan antara satu sama lain. Kalau berlaku pergaduhan dan perbunuhan, ini akan membawa perpecahan. Dan bila berlaku perpecahan, akan melemahkan umat. Umat akan lemah kalau berlaku perpecahan. Dan peristiwa pembunuh ini tidak akan habis di situ, dia akan berdendam sampai bila-bila lah, tuan-tuan dan puan-puan.
orang Arab ni kalau berlaku pembunuhan dia akan menuntut bela, dan kalau tak dapat dia menuntut bela, dia akan berdendam untuk membalas kematian saudara dia ataupun orang suku kaum dia, tuan-tuan dan puan. Dan yang kedua, Rasulullah bersabda ini bertujuan melarang keazaman untuk melakukan maksiat dan sebarang kejahatan yang akan membawa kepada siksaan. Ya, melarang keazaman untuk melakukan maksiat. Orang yang kena bunuh juga ada keazaman dia untuk melakukan pembunuhan. Ya. Yang telah membunuh memang dia telah pun berjaya membunuh. Ya, dia telah pun membunuh seseorang. Yang kena bunuh, dia pun berazam untuk melakukan pembunuhan, dan dia berazam untuk melakukan pembunuhan sebagai satu maksiat. Ya. Jadi pembunuhan juga adalah merupakan maksiat yang besar, ataupun dalam antara hadis Rasulullah menyebutkan membunuh adalah dosa besar. Selain daripada dosa-dosa besar yang lain lah, tuan-tuan, ya. Antara dosa-dosa besar yang lain ialah menderhaka kepada dua ibu bapa. Itu dosa besar. Membunuh adalah dosa besar. Minum arak dosa besar. Berjudi dosa besar. Ada 7 sab'ul mubiqat. 7 dosa besar ni, tuan-tuan. Antara ni ialah membunuh sesama orang Islam. Jadi kalau orang yang membunuh itu telah melakukan kemaksiatan dengan membunuh, orang yang kena bunuh juga berazam untuk melakukan kemaksiatan. Dia nak buat juga, tetapi dia gagal. Dia tak berjaya mengalahkan orang yang membunuh dia. Itu pun dikatakan ada niat nak buat maksiat, iaitu nak membunuh juga. Sebab itulah dia juga dimasukkan ke dalam neraka. Dan sebarang kejahatan yang akan membawa kepada siksaan hendaklah dijauhi. Sebarang kejahatan yang membawa kepada kesiksaan hendaklah dijauhi. Banyak kejahatan di dunia ini yang akan membawa kita kepada seksa besok di akhirat. Hendaklah kita jauhi. Antaranya ialah kita antara yang besar ni lah, ya, membunuh dan benda-benda lain lah, ya, yang katakan dosa-dosa besar seperti berjudi, minum arak dan sebagainya, itu dosa besar lah. Antara dosa yang paling besar sekali ialah dosa selain membunuh ialah dosa minum arak, tuan-tuan. Sebab minum arak ini akan membawa kepada dosa-dosa besar yang lain. Orang yang minum arak, dia akal dia tidak akan waras. Bila akal dia tak waras, dia boleh membunuh dan dia boleh berzina. Sebab orang minum arak ni akal dia tak waras. Sebab itu minum arak tu dosa yang paling besar sekali lah, sebab dia membawa kepada maksiat-maksiat yang lain, melakukan maksiat-maksiat yang lain, tuan-tuan dan puan. Baiklah, patutlah diketahui bahawa hadis ini adalah umum. Hadis yang umum. Diumumkan supaya tertegah sama sekali terjadinya pertumpahan darah kerana tujuan jahat dan kerana maksiat yang buruk. Secara umumnya, hadis ini menyatakan bahawa diharam ataupun dilarang, ditegah umat Islam ni, ya, bermusuhan dan melakukan pertumpahan darah antara satu sama lain. Dengan tujuan yang jahat lah. Ada tujuan-tujuan yang jahat. Umat Islam, ya, dilarang melakukan pertumpahan darah antara satu sama lain. Dan hari ini pun kita dapati, tuan-tuan dan puan, bukan saja orang kafir berperang dengan orang Islam. Orang Islam sendiri pun berperang dengan orang Islam. Seperti di Syria sekarang. Walaupun di Syria tu, mereka membezakan, ini ahli sunnah wal jamaah dan ini adalah golongan Syiah. Tetapi kedua-duanya adalah mengucap dua kalimah syahadah. Mengucap dua kalimah syahadah. Orang Islam. Malahan pembunuhan di zaman moden ni lagi dahsyat ialah pembunuhan daripada zaman dahulu. Zaman dahulu kalau paling tinggi pun orang lawan pedang ataupun orang memanah ataupun berpedang. Tapi zaman hari ni, kalau kita baca surat khabar dan kita baca internet, kita dapati pembunuhan berlaku dengan cara apa? Bahan kimia, keracunan bahan kimia. Mereka menyemburkan bahan kimia ini dan akan membunuh sesiapa sahaja yang bernafas ataupun siapa-siapa yang menghirup bahan tersebut. Ini pembunuhan yang paling kejam sekali lah. Bukan saja orang dewasa mati, tapi kanak-kanak mati. Bayi-bayi yang baru lahir mati dengan bahan kimia ni, racun yang beracun ni dibomkan di tempat-tempat orang Islam tertentu, maka ramai
Yang melakukan juga bukannya orang kafir, tapi orang Islam juga yang buat perkara seperti ini. Ya. Sebab bila permusuhan berlaku, dia melupakan akidah dia. Orang Islam ni kalau berlaku permusuhan, dia lupa. Sebab apa? Permusuhan di kalangan orang Islam telah bermula sejak zaman Sayyidina Uthman bin Affan lagi. Bila Muawiyah bin Abu Sufyan menuduh Ali bin Abi Talib bersekongkol dengan golongan yang membunuh Sayyidina Uthman bin Affan, maka Muawiyah dengan Ali pun berperang dalam satu peperangan yang dipanggil peperangan Siffin. Orang Islam berbunuh. Mati ramai orang Islam. Orang-orang Muawiyah pun mati, orang anak Sayyidina Ali pun mati. Beribu-ribu yang mati. Lepas tu berlaku pula peperangan Jamal antara Aisyah dengan Ali, pun ramai orang Islam mati. Jadi zaman awal lagi tuan-tuan dan puan, berlaku pembunuhan, berlaku peperangan. Dan zaman awal lagi kita dapati, khalifah-khalifah Islam sebahagian besarnya telah dibunuh. Khulafa Ar-Rasyidin, Sayyidina Umar Al-Khattab dibunuh oleh seorang musuh dia. Bukanlah orang Islam tapi orang Majusi, tapi dibunuh sedang sembahyang subuh. Belum lagi sempat sembahyang subuh, dia telah pun ditikam. Sayyidina Uthman bin Affan dibunuh oleh orang Islam. Pemerintah Islam yang menuduhnya Sayyidina Uthman ni tidak adil dalam pemerintahan dia, memberikan segala kuasa dan segala kedudukan kebesaran kepada saudara mara dia. Maka dia dibunuh. Sayyidina Uthman ni sedang dibunuh, sedang dia baca Quran di atas kursi, sedang baca Quran. Orang Islam bunuh dia. Ini perpecahan yang berlaku di peringkat awal lagi. Dan Sayyidina Ali bin Abi Talib juga dibunuh semasa sembahyang subuh. Dibunuh oleh Abdul Rahman bin Muljam. Abdul Rahman bin Muljam yang membunuhnya ini adalah seorang Islam. Dan juga dia adalah hafiz Al-Quran. Dia orang Islam daripada awal lagi telah melakukan berbagai-bagai kesalahan yang besar, iaitu berlaku persekitaan. Ini disebabkan kuasa lah tuan-tuan. Sebabkan kuasa politik, maka berlaku pembunuhan di kalangan orang Islam. Jadi tujuan hadis ini diterangkan bukan saja khusus untuk orang yang membunuh dan orang yang kena bunuh, tetapi secara umum. Janganlah melakukan pertumpahan darah kerana tujuan jahat, kerana muslihat jahat, bukan kerana tujuan suci dan bersih yang berhubung dengan Islam, sebagaimana yang terjadinya di antara dua orang sahabat, iaitu Ali bin Muawiyah dan Muawiyah. Peperangan antara Ali dan Muawiyah itu bukan tujuan jahat, tetapi tujuan menegakkan kebenaran. Ali kata dia benar, Muawiyah kata dia benar. Berlaku peperangan, berlaku pembunuhan di kalangan orang Islam. Jadi orang Islam berbunuhan sejak daripada awal lagi, selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab keduanya sama-sama bertujuan suci, iaitu bersungguh-sungguh berijtihad dan berikhtiar untuk mencari jalan memperbaiki agama. Di itu berlaku peperangan antara Ali dan Muawiyah. Barang siapa yang betul dalam ijtihad dan ikhtiarnya, itu ia memperolehi 2 pahala, sedangkan yang salah hanya beroleh 1 pahala sahaja. Jadi kalau kita mencari kebenaran, dan berlaku persekitaan dalam kita mencari kebenaran itu, kalau kita betul, maka kita dapat 2 pahala. Kita cari kebenaran, kita salah, kita dapat 1 pahala saja. Sebab kita nak cari kebenaran tapi berlaku kesilapan ataupun jalan yang tak betul, jalan yang silap lah. Jadi salah jalan dapat 1 pahala, sebab kita berijtihad nak membetulkan keadaan. Dan orang yang berijtihad membetulkan keadaan, betul jalannya dan benar dan mendapat sokongan, dia dapat 2 pahala. Jadi tuan-tuan dan puan, dalam hadis yang ketiga ini, hadis yang keempat ini, perkara yang memberi faedah pada kita ialah mengelakkan pertumpahan darah di kalangan sesama Islam. Dan ini memang dielakkan daripada awal lagi. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak nak berlaku pertumpahan darah semasa memerangi kota Mekah dalam tahun ke-8 Hijrah. Sebab apa? Yang ramai di Mekah waktu itu ialah saudara mara dia. Orang-orang kafir Quraisy yang belum Islam lagi itu adalah saudara mara dia, suku kaum dia yang banyak. Jadi sebab itu Rasulullah tak melakukan peperangan yang menghapuskan musuh-musuh daripada kaum Quraisy yang datang berketurunan dia itu, tapi Rasulullah masuk ke Mekah dengan secara senyap dan perlahan dan menawan kota Mekah tanpa pertumpahan darah. Kemudian mengampunkan semua orang tersebut, walaupun mereka banyak melakukan berbagai-bagai kezaliman, penganiayaan Rasulullah SAW, tapi Rasulullah tidak membalas dendam.
kepada orang yang musuhnya, dan tidak juga melakukan pertumpahan darah. Jadi ini adalah satu contoh dan teladan yang Rasulullah tunjuk bahawa tidak boleh, walaupun kita dalam keadaan yang ada kuasa, kita membunuh orang-orang yang dulunya adalah menzalimi kita, tetapi kita boleh memaafkan dia. Dan ini berlaku, tuan-tuan dan puan, dalam peperangan selepas daripada itu, terutama sekali peperangan Sultan Al-Fatih menaklukkan kota Konstantinopel. Walaupun sebelum itu orang Kristian menaklukkan kota Konstantinopel, habis semua Islam dibunuh, tapi bila Sultan Muhammad Al-Fatih melalui kota Konstantinopel, semua orang Kristian itu dimaafkan, diampunkan dan dibenarkan beribadah pula dalam tempat-tempat ibadah mereka. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita akan masuk pula ke hadis yang kelima. Banyak belajar hadis ni, ya. Ada soalan tak sekat ni? Tak ada, ya. Ini bab ibadah pula, ya. Hadis yang kelima, beribadah di malam Lailatul Qadar. Ya. Apa maksudnya malam Lailatul Qadar ini? Lailatul Qadar ini hanyalah berlaku pada malam Ramadan. Ya. Setengah pendapat mengatakan dia berlaku pada malam ganjil 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan. Ya. Jadi Lailatul Qadar ini adalah satu malam yang Allah bagikan pahala yang besar, berkelipat kali ganda siapa yang beribadah pada malam tersebut. Baiklah, kita akan dengar hadis ni. Bagaimana kita beramal ibadah malam Lailatul Qadar? Nak satu malam ke, daripada maghrib tu sampai ke subuh kita beribadah malam tu, baca Quran, bertadarus, berzikir, sepanjang malam tersebut, sembahyang sunat, Apakah sepanjang malam tu kita nak beribadah baru kita dapat Lailatul Qadar? Atau kita buat sikit je? Ibadah juga nama dia. Cukup tak kita buat sikit saja semalam Lailatul Qadar itu mendapat pahala yang sama banyak seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran, 1000 bulan. Pahala yang berganda 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi bagaimana kita beribadah di malam ataupun pada Lailatul Qadar ini? Baiklah, saya bacakan hadis dia yang kelima ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yakum lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berdiri pada malam Lailatul Qadar, berdiri ini maksudnya mendirikan salatlah pada malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan dengan pengharapan, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu, diampunkan baginya ma taqaddama min dhanbi, apa yang terdahulu daripada dosanya. Kalau siapa yang berjaya membangunkan ataupun mendirikan ibadah malam Lailatul Qadar itu, semua dosa-dosanya yang telah lalu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang sukar kita nak dapat, tuan-tuan dan puan, malam beribadah malam Lailatul Qadar ini. Tapi sebenarnya kita malam Lailatul Qadar itu kalau di Malaysia tak, semua orang pergi ke masjid, semua orang pergi ke surau mendirikan apa? Solat tarawih, hampir semua orang lah, walaupun ada sebagian orang tak pergi, tapi siapa yang pergi mendirikan solat tarawih, sama ada berjemaah ataupun siapa yang mendirikan solat tarawih di rumahnya, sama ada bersendirian, maka itu juga dikira sebagai beribadah pada malam Ramadan. Dan kalau berbetulan malam yang kita beribadah itu berbetulan dengan Lailatul Qadar, maka kita dapatlah pahala seperti mana yang dikatakan khairun min alfi syahrin, pahala yang lebih daripada 1000 bulan. 1000 bulan ni berapa tahun? 82 tahun lamanya. Dapat sekali cukup lah, ya tak? Dapat sekali kita jumpa Lailatul Qadar, pahalanya macam kita beramal 82 tahun, 82 tahun dapat sekali. Lepas tu tak payah beramal lagi, tak jumpa Lailatul Qadar pun tak apa, dah jumpa sekali. Sebab tu benda tu tak boleh tahu,
Siapa pun tak tahu bila berlakunya Lailatul Qadar. Dalam ni kan dia beritahu, ada cara-cara kita nak tahulah. Keterangan hadis ni. Abu Hurairah, Abu Hurairah ni namanya Abdul Rahman bin Sakhar. Tapi digelarkan Abu Hurairah. Hurairah ni maknanya kucing. Abu tu maknanya bapa. Bapa kucing. Sebab dia suka. Abu Hurairah ni Abdul Rahman namanya, dia sangat suka membela kucing. Jadi ada beberapa cerita lah tentang kegemaran dia. Dan Abu Hurairah ni sebelum dia Islam, dia namanya bukan Abu Hurairah, namanya Abdul Syamsi, hamba matahari. Itu sebelum Islam. Dia hamba kepada matahari. Itu Abdul Syamsi nama dia sebelum Islam. Selepas dia masuk Islam, Rasulullah tukar nama dia. Nama dia ditukar kepada Abdul Rahman. Abdu, hamba, Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah. Tapi bila Rasulullah jumpa, dia suka sangat dengan kucing, maka dia pun diberi gelaran Abu Hurairah. Hurairah itu kucing. Dalam bahasa Arab ada dua. Kalau kita nak tahu apa yang diberikan nama kepada orang Arab tu, satu dipanggil laqab, satu dipanggil kunyah. Kalau laqab ni gelaran yang tak baik lah. Kalau kunyah ni gelaran yang baik. Jadi Abu Hurairah ni adalah kunyah, gelaran yang baik kepada Abdul Rahman ni. Laqab ni gelaran tak baik. Macam Abu Jahal. Abu Jahal tu nama dia lain. Abdul Syam kan nama dia. Ibn Syam kan nama dia. Tapi digelarkan Abu Jahal, bapa kepada kejahilan. Digelarkan. Itu bukan kunyah, itu laqab. Kalau dia dapat gelaran yang buruk, maka itu dipanggil laqab. Kalau dapat gelaran yang baik, dipanggil kunyah. Menurut ceritanya, bahawa Abu Hurairah ni, bahawa dia ada mempunyai seekor kucing betina. Sebab disebutkan atau digelar Abu Hurairah kerana ceritanya, pada satu hari aku membawa anak kucing yang aku letakkan di dalam tangan baju. Sebenarnya letakkan kucing dalam tangan baju. Arab ni pakai apa? Baju apa? Baju bah. Dia buka kucing dia. Anak kucing tu ibu kucing ni. Anak kucing kan, dia letak anak kucing dalam baju bah dia. Kat lengan baju dia. Membawa anak kucing, aku letakkan dalam tangan bajuku. Kebetulan ketika itu dilihat junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nampak. Dalam lengan baju Abu Hurairah ni, tak apa nama dia, Abdul Rahman ya. Ada anak kucing. Lalu dikatakan kepadaku, apakah ini? Maka tanya Rasulullah pada Hurairah, ini kucing. Maka langsung dikatakan, ya Aba Hurairah. Baru dapat gelaran Abu Hurairah. Rasulullah jumpa dia bawa kucing dalam lengan baju dia. Tanya Nabi tanya dia, kau bawa apa ni? Bawa kucing. Ya Aba Hurairah. Senang je. Kalau Rasulullah dah bagi gelaran tu, lekat sampai bila-bila, tuan-tuan. Lekat sampai bila-bila. Macam Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah gelarkan As-Siddiq. Sampai hari ni As-Siddiq tu. Kalau orang sebut Abu Bakar, tak boleh tak sebut As-Siddiq. Sampai hari ni gelar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian dan ada orang berkata bahawa dia dipanggil Abu Hurairah ialah kerana ia selalu bermain-main dengan kucing waktu ia masih kecil. Itu satu sebablah kenapa dia dipanggil Abu Hurairah, sebab masa kecil dulu dia suka main-main dengan kucing. Seterusnya ada pula yang berkata kerana ia amat suka berbuat baik kepada kucing waktu ia sudah besar. Ada tiga sebablah. Pertama, Rasulullah nampak dia bawa anak kucing dalam lengan baju dia. Yang kedua, masa kecil dia suka main kucing. Dan ketiga, sebab dia dipanggil Abu Hurairah kerana dia berbuat baik pada kucing waktu dia dah besar. Dia suka memelihara kucing, berbuat baik dengan kucing, beri makan kucing. Dekat Masjid Jami' An-Nur ni ramai orang suka kat kucing. Kalau lepas subuh tu ramai yang beri makan kucing, siap dah beri makan kucing. Beri makan je.
Beri makan kucing. Tapi jauh-jauh lah sikit daripada dataran Masjid Jami' tu. Kalau dekat-dekat selalu dia terberak kat situ, baunya tak tahan kucing ni. Jadi yang suka tu dia siap bawa makanan. Kucing tu tahu je. Keluar je, kucing tu tunggu dia dan ikut dia supaya dia beri makan. Ni orang yang suka kucing lah. Tapi orang macam ni pun tak boleh lah kita nak panggil Abah Hurairah. Abah Hurairah ni hanya satu je pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah meriwayat lebih 5,000 hadis. Abu Hurairah ni dia banyak hadis yang dihafal, yang dia dapat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab apa? Abu Hurairah ni dia tak ada rumah. Dia duduk di belakang Masjid Nabawi tu. Dia dipanggil As-Suffah. As-Suffah tu dia duduk kat situ dan dia tak ada kerja apa. Dia tunggu je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari pun dia sentiasa ikut Rasulullah sebab dia nak dapat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia terlepas satu hadis, dia akan rasa sangat kerugian. Lepas tu dia duduk di Suffah tu, sama-sama Suffah ni adalah tempat orang-orang miskin dalam Islam. Dia tak buat kerja apa. Dan Abu Hurairah ni selalu berdoa supaya orang selalu beri makan kat dia. Orang panggil dia kenduri sebab dia tak ada kerja. Dia duduk kat belakang Suffah tu. Dan Rasulullah memang suka pergi situ. Rasulullah yang suka bergaul dengan orang miskin di Suffah tersebut. Jadi banyaklah dia menghafal hadis, 5,000 hadis. Tapi hari ni tuan-tuan dan puan, saya ada baca satu YouTube. Antara golongan yang dikatakan banyak menghafal hadis ialah golongan habaib. Habib-habib ni. Antaranya yang banyak menghafal hadis Habib Umar bin Hafiz. Dikatakan 100,000 hadis dia hafaz. Itu dakwaan dia orang lah ni. Habaib ni dia memang beramal dengan hadis-hadis Rasulullah sebab mereka adalah keturunan jalur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan keturunan Husain ataupun keturunan Hasan bin Ali. Mudah menghafal hadis. Mudah menghafal hadis. Bila banyak berzikir. Dan kira-kira 12,000 kali ia bertasbih sehari semalam. 12,000 kali dia bertasbih sehari semalam, Abu Hurairah. Dia kerja tak ada, jadi dia banyak berzikir, dia banyak menghafal hadis, dia banyak bola kucing. Pada masa hidupnya, ia pernah menjadi amir di Madinah 3 kali. Amir ni ialah gubernur di Madinah lah, yang diwakilkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah dilantik sebagai amir, ketua Madinah, gubernur di Madinah. Dan junjungan amat kasih kepadanya. Ia meninggal dunia di Madinah dan dimakamkan di Baqi'. Jadi antara orang yang dimakamkan di perkuburan Baqi' di Madinah itu ialah Abu Hurairah. Dan ada 10,000 sahabat dimakamkan kat situ. Termasuklah Husain bin Ali. Husain bin Ali dia terbunuh di Karbala, tetapi kepalanya dibawa ke Madinah dan dimakamkan di Baqi'. Tapi nak cari, kita pergi Madinah, pergi cari kubur Baqi' tu mana topik pun tak tahu. Tak jumpa dah tuan-tuan. Sebab tak ada tanda. Tak ada tanda. Kalau di Malaysia ni, tiap-tiap orang yang meninggal ada tanda kan? Ada batu nisan, ada nama, ada tarikh lahir dan wafat. Lahir dan meninggal, tahu kita umur berapa tahun dia hidup atas dunia ni. Tapi di Mekah, di kuburan Ma'la, di Madinah, kuburan Baqi' tak ada batu nisan ni tuan-tuan. Jadi kita nak tahu umur seseorang tu ataupun nak tahu siapa di mana dikuburkan seseorang tu tak tahu. Cuma kita tahu kalau ada datuk nenek kita meninggal dunia di Madinah, di kuburan Baqi'. Mana secara khusus tak tahu, secara umum kita tahulah. InsyaAllah. Difahamkan daripada hadis tersebut bahawa barang siapa yang beribadah dengan sembahyang, ini ibadah tuan, sesiapa yang bersembahyang, beribadah dengan sembahyang, berzikir, membaca Al-Quran di malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan kepercayaan serta pengharapan dan keikhlasan, bukan kerana riak dan bermegah-megah,
maka diampunkan baginya apa yang terdahulu daripada dosanya yang telah dilakukan, iaitu dosa-dosanya yang kecil yang tidak berhubung dengan hak manusia. Dosa-dosanya akan diampunkan. Dosa-dosa kecil akan diampunkan. Kalau dosa-dosa besar macam mana? Macam minum arak, berjudi, berzina, itu kena bertaubat. Itu kena bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dosa-dosa kecil yang kita lakukan semasa kita dah balik, bila kita jumpa malam, bila kita beribadah malam Lailatul Qadar, beribadah, maka dosa-dosa kecil itu semua akan diampunkan. Dan dosa-dosa yang tak ada hak dengan manusia lah. Kita tak ada hutang dengan orang, kita tak ada ambil hak orang, kita tak ada rampas hak orang, tak ada simpan orang lain punya harta dan sebagainya. Itu tidak diampunkan. Itu kena minta maaf pada orang tersebut. Kalau kita menzalimi orang, kita minta maaf pada orang tersebut. Dosa-dosa kecil yang lain, contohnya ni kita menzalimi kucing lah contohnya. Ada kucing, kita kita pukul kucing tersebut ataupun kita zalimi dia lah, tak bagi dia makan dan sebagainya. Itu dosa-dosa kita yang kecil-kecil yang mana kita diampunkan bila kita berjumpa ataupun kita malam Lailatul Qadar itu kita beribadah. Ibadah kita malam Lailatul Qadar sembahyang, zikir, sembahyang sunat, dan apa lagi? Membaca Al-Quran, banyaklah. Kalau seboleh-bolehnya kalau sepanjang malam Lailatul Qadar itu kita sembahyang sunat sampai pagi. Kalau kita mampulah, atau membaca Quran sampai pagi kalau kita mampu. Ini bergantung pada kemampuan kita lah. Berdiri mengerjakan ibadah di malam tersebut menurut kata setengah ulama ialah berdiri mengerjakan ibadah sekadar yang dinamakan berdiri mengerjakannya. Bukan sepanjang-panjang waktu. Bukan sepanjang-panjang malam tu kita berdiri. Semayang tarawih berapa rakaat dalam bulan Ramadan? 8. Itu buat 8 rakaat. Ataupun ada tempat-tempat 10 rakaat. Ada tempat-tempat 20 rakaat. Dalam Malaysia ni yang buat 20 rakaat ni tak banyak. Dalam Negeri Sembilan tu berapa tempat yang buat 20 rakaat. Dalam Kembau ni lah. Berapa tempat dia, berapa surau, berapa masjid yang buat 20 rakaat sembahyang tarawih. Tak ada kan? Ada tak tadi? Tak ada. Tak ada. Dulu ada. Masa saya budak-budak dulu, masa muda-muda dulu. Yang mana buat 20 rakaat tu, dia tunggulah sampai pukul 12 tengah malam baru dia dirikan solat tarawih. Lepas tu dia buat solat tarawih, kemudian dia buat sembahyang sunat, baca darus, sampai dah sahur, dia makan sahur, kemudian dia pun tak tidur lah malam tu, dia terus pergi. Kalau jumpa malam tu Lailatul Qadar, itulah keuntungan. Lailatul Qadar, siapa yang beribadah sepanjang malam tu jumpa Lailatul Qadar, itulah keuntungan dia, iaitu dia dapat pahala berganda macam dia beribadah 1000 bulan. Baik. Maka memadai dengan hanya menunaikan fardu sembahyang isyak dengan berjemaah. Pun dah kira kita beribadah pada malam Lailatul Qadar tu kita beribadah. Setakat kita sembahyang isyak berjemaah tu pun dah kira beribadah malam Lailatul Qadar. Di dalam pada itu, hendaklah kita sendiri memahami pula bahawa menurut pengetahuan umum yang biasa dipakai, tiadalah dikatakan solat itu berdiri pada malam melainkan bagi mereka yang beribadah sepenuh malam. Tapi ada pendapat ulama mengatakan tak cukup setakat sembahyang isyak saja dikatakan kita beribadah pada malam Lailatul Qadar. Hendaklah kita beribadah sepanjang malam. Baru dikira kita berdirikan ibadah sepanjang malam Lailatul Qadar tersebut. Berdirikan ibadah Lailatul Qadar itu sepanjang malam. Bukan setakat sembahyang isyak berjemaah kemudian beri salam kemudian balik. Kata setengah ulama tak cukup setakat itu. Mesti buat sepenuhnya sepanjang malam tersebut. Melainkan bagi mereka yang beribadah sepenuh malam ataupun sekurang-kurangnya separuh lebih daripada masa malam. Ataupun separuh malam tu lakukanlah ibadah. Jadi sebaik-baiknya dalam bulan Ramadan ni kita carilah masa. Selepas maghrib tu kita pergi waktu isyak tu, kita lepas isyak kita buat sembahyang tarawih. Lepas sembahyang witir pukul apa habis? Pukul 10 ke pukul 11 malam. Lepas tu ada tadarus sampai 11 malam.
Kata setengah ulama, tu tak cukup. Mesti sekurang-kurangnya setengah malam tu kita beribadah. Setengah ulama pula mengatakan cukuplah sembahyang isyak dengan berjemaah malam tu dah cukup dah. Kita mendirikan ibadah malam Lailatul Qadar. Senang pada setengah ulama, dan pada setengah ulama kata kalau nak buat betul-betul. Buat sepenuh malam tu. Dengan ibadah malam Lailatul Qadar tu barulah dapat balasan ganjaran pahala yang sama, ya. Macam kita apa? Macam kita beribadah 1000 bulan, ya. Orang yang beribadah pada malam itu adalah baginya pahala sama ada mengetahui dengan malam itu atau tiada. Ya? Jadi kalau kita tahu ke tak tahu ke malam Lailatul Qadar tu, kita tahu ada ke tak ada ke, kita semayang ni, kita puasa ataupun kita baca Quran, kita berzikir malam tu, kita tak tahu. Cuma kita tiap-tiap malam dalam bulan Ramadan kita berzikir. Tiap-tiap malam bulan Ramadan kita tarawih. Tiap-tiap malam bulan Ramadan kita semayang Jumaat Isyak. Dapat Lailatul Qadar. Jadi jangan lepaskan. Malam Ramadan tu jangan kita lepaskan berlalu begitu saja. Kadang ada ya, sekali dua kan. Malam tu tak pergi surau, tak pergi masjid. Tak. Pergi tak surau lain, pergi masjid lain. Pergi shopping ke apa ke malam raya. Dah tak pergi pula beribadah malam tu. Rupa-rupanya masa kita tak pergi tu berlaku Lailatul Qadar. Rugi kita 1000 bulan tu. Rugi. Jadi sebaik-baiknya sepanjang malam tu, sepanjang bulan Ramadan tu, malamnya tu kita tidak meninggalkan ibadah-ibadah, sama ada ibadah-ibadah yang wajib ataupun ibadah-ibadah yang sunat dalam bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan ni datangnya setahun sekali, tuan dan puan-puan. Masalah isyak dah. Dah ya. Jadi alhamdulillah lah kita dapat membaca 2 hadis malam ni, ya. Mudah-mudahan kita dapat menghabiskan hadis ni. Ya. Sini ada 294 buah hadis dalam kitab ni. Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah ni ada 294 hadis. Jadi kalau ikut seorang ulama, dia kata kurang-kurangnya orang Islam ni baca 3 hadis satu hari. Kurang-kurangnya lah. Kurang-kurangnya 3 hadis. Ataupun sekurang-kurangnya kita hafal hadis. Ya? Sebuah 2 hadis kita hafal pun alhamdulillah lah, tuan-tuan. Ya? Kalau nak ikutkan Abu Hurairah tadi berapa ribu hadis? 5,000 hadis, tuan-tuan. Ya? Setakat dululah, mudah-mudahan Allah SWT memberkati kehidupan kita dan memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin bi abdin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fadailuha jaliyah. فمن صلى عليه مرة واحدة 10 عليه يصلي الله وصلاة من الله رحمة وعناية.